إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Imam Mahdi, antara kebenaran dan penyelewengan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam telah menyingkap beberapa individu yang mendakwa diri mereka atau mana-mana individu lain sebagai Imam Mahdi. Dakwaan ini telah menyebabkan kekeliruan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Kegagalan membezakan antara kebenaran dan penyelewengan ini boleh membawa implikasi yang besar terhadap keharmonian agama dan masyarakat Islam. Di Malaysia, setiap individu yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi telah difatwakan sebagai sesat. Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa dakwaan sebagai Imam Mahdi adalah sesat dan menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar. Ini boleh dilihat dalam kes pengharaman ajaran sesat Qadiani, Al-Arqam dan juga kumpulan Syiah yang mendakwa imam mereka adalah Imam Mahdi. Kita perlu mengenal pasti perbezaan antara tanda-tanda yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan palsu dan karut individu atau kelompok tertentu berhubung dakwaan Imam Mahdi, sehingga sanggup membuat takwilan yang tidak berasas dan mengaitkannya dengan bangsa Melayu serta mentakwilkan hadis sesuka hati untuk menyokong dakwaan yang dikeluarkan walaupun ianya jelas menyeleweng dari tafsiran muktabar dalam kalangan ulama. Persoalannya, kenapa segelintir masyarakat kita mudah terpengaruh dengan dakyah dan ajaran palsu ini? Adakah kerana kelemahan dalam pemahaman agama? Mimbar akan menjelaskan tentang Imam Mahdi, antara kebenaran dan penyelewengan, berdasarkan nukilan hadis-hadis sahih yang sepatutnya menjadi sumber utama dalam mengenali Imam Mahdi, serta membezakan antara kebenaran dan penyelewengan palsu individu atau kumpulan tertentu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kitab Al-Fitan Al-Malahim, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata, aku menyangka bahawa keluarnya Al-Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam akan turun dan pemerintah mereka yakni Al-Mahdi berkata, marilah solat mengimami kami. Lantas Nabi Isa alaihi salam berkata, tidak, sesungguhnya sebahagian mereka menjadi pemimpin kepada sebahagian yang lain sebagai kemuliaan Allah kepada umat ini. Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, antara ciri-ciri Imam Mahdi adalah seperti berikut.
Pertama, nama Imam Mahdi dan ayahnya adalah sama dengan nama junjungan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah. Karakteristik Imam Mahdi yang dinyatakan dalam riwayat adalah jelas bahawa Imam Mahdi berasal daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui susu galuh puteri baginda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Nama beliau ialah Muhammad bin Abdullah. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehingga diutuskan seorang lelaki itu dari kalangan aku atau dari ahli keluargaku. Namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan saksama sebagaimana ia, yakni bumi, dahulunya dipenuhi dengan kegelapan dan kezaliman. Riwayat Abu Dawud. Kedua, nasab Imam Mahdi berasal daripada Ahlul Bait, yakni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui keturunan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ketiga, antara ciri fizikal rupa paras Imam Mahdi sebagaimana dinyatakan dalam hadis adalah berdahi luas dan hidungnya mancung. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Al-Mahdi dariku, dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dan dengan keadilan sebagaimana dahulunya dipenuhi dengan kezaliman, dan dia Imam Mahdi akan menguasai bumi selama 7 tahun. Riwayat Abu Dawud. Keempat, dunia pada ketika itu telah berlaku kekacauan dan dipenuhi kezaliman serta penindasan. Dalam kitab Aun Al-Ma'bud, Syekh Muhammad Ashraf Abadi rahimahullah menyatakan bahawa Nabi Isa AS akan turun selepas Imam Mahdi dan baginda akan membunuh Dajjal, atau baginda akan turun bersama Imam Mahdi dan membantunya dalam membunuh Dajjal. Baginda juga akan solat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Manakala dari segi aspek keberkatan pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, umat dikurniakan dengan keberkatan dan kesejahteraan sehingga penduduk bumi akan merasa aman dan makmur. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, di akhir zaman umatku Imam Mahdi akan muncul. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan lalu bumi akan menumbuhkan tanaman. Kemudian Imam Mahdi akan membahagikan hasil bumi secara adil, termasuklah binatang ternakan. Keadaan umat Islam akan menjadi sejahtera pada ketika itu. Beliau yakni Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Riwayat Al-Hakim. Kelima, Imam Mahdi tidak mengaku, mencanang atau melantik dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi. Beliau juga tidak memaksa orang lain untuk mengakui dan membai'ahnya, kerana beliau akan dilantik dan dibai'ah oleh umat Islam pada ketika itu. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala melayakkannya untuk dilantik sebagai Imam Mahdi dalam satu malam di sisi Kaabah. Hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi lailatin. Al-Mahdi adalah dari keturunan kami, ahli bait. Allah memperbaikinya, yakni memberi taufik dan hidayah dalam satu malam. Riwayat Ibnu Majah. Selain itu, pribadi Imam Mahdi juga merupakan seorang yang bertakwa, menguasai ilmu syariah dan mempunyai kebijaksanaan, yakni hikmah yang tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan dakwaan palsu yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sebenarnya akan muncul dengan tanda-tanda yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang beramal soleh, amanah dan terbukti kebijaksanaannya,
dalam mengurus dan memerintah hal ehwal umat Islam. Beliau juga tidak akan memecah belahkan keharmonian masyarakat Islam yang sedia ada. Bahkan beliau mempersatukan seluruh umat Islam dan mempertahankan keadilan. Ini jelas penyebaran dakwaan palsu berkaitan Imam Mahdi sebenarnya telah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, iaitu pertama, umat Islam hendaklah meyakini dengan kemunculan Imam Mahdi pada akhir zaman yang akan menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Kedua, umat Islam hendaklah menolak dakwaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, termasuk sebagai penolong dan tentera Imam Mahdi. Ketiga, akidah umat Islam boleh rosak jika mengaku, mendakwa dan memuja seseorang sebagai Imam Mahdi. Bahkan tindakan undang-undang boleh dikenakan kerana melanggar fatwa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu hendak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Surah Al-An'am ayat 158. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.